The Matrix 1999 adalah sebuah filem aksi fiction science yang mempunyai 3 siri keseluruhannya. Filem ini ditulis dan diarahkan oleh adik-beradik Wachowski yang dibintangi oleh Keanu Reeves, Lawrence Fishburne, Carrie-Anne Moss, Hugo Weaving dan John Pantoliano dan merupakan filem sulung dalam franchise The Matrix. Ringkasnya, Matrix adalah sebuah kisah mengenai seorang yang lupa akan dirinya dan tersentak untuk menjawab persoalan hidup yang mana membawanya mengenal diri lantas mengetahui rahsia di sebalik Matrix itu sendiri. Permulaan perjalanannya bermula apabila dia berfikir, apakah itu Matrix? Dalam versi kita, soalan itu akan berbunyi seperti, apakah dunia ini, kenapa kita hidup, siapa kita dan sebagainya. Semua itu menjurus kepada perasaan bertuhan. Menurut Oxford Learner's Dictionaries, perkataan matrix merujuk kepada sistem garisan, jalan raya yang saling melintang, membentuk satu siri kotak atau bentuk di antara mereka. Ini yang disebutkan sebagai ruang. Ruang di mana entiti dapat berdiri dan wujud. Ruang di mana entiti dapat menjalankan aktivitinya. Dan ruang di mana entiti hidup atau berdiam diri. Ruang-ruang inilah yang terdiri daripada kod-kod yang terbina di dalam strukturnya. Bagi entiti yang wujud dalam matrix, ia berjumlah infinity iaitu tidak terkira banyaknya. Hakikatnya, matrix adalah sebuah program yang terdiri daripada kod-kod yang diekstrak dari memori yang bersumber dari the source. Persoalannya, adakah dunia kita suatu simulasi? Dengan mengandaikan bahawa kita tidak digunakan sebagai bateri hidup yang dikawal oleh mesin AI, ketika kita bermimpi tentang kehidupan kita yang nyata, kita masih boleh perhatikan berapa banyak kemajuan teknologi yang telah terjadi sejak munculnya filem The Matrix pada tahun 1999. Dalam kajian ini, terdapat beberapa objektif yang perlu dicapai. Antaranya ialah menganalisis kekuatan dan kelemahan filem The Matrix 1999. Yang kedua, mengenal pasti trilogi analisis kritikal filem The Matrix 1999. Dan yang ketiga, menentukan perkaitan filem The Matrix 1999 dengan perspektif Islam. Filem aksi fiction science yang pernah mencetuskan fenomena global pada tahun 1999 dahulu menceritakan perihal keadaan dunia distopia pada kurun ke-22 akibat daripada kemajuan teknologi terlampau sehingga membuatkan mesin-mesin mencapai kesedaran penuh melalui kepintaran buatan sehingga mencetuskan peperangan berterusan terhadap umat manusia. Mesin-mesin mendominasi populasi dunia dengan menggunakan golongan manusia sebagai bateri dan memerangkap minda mereka dalam simulasi alam maya yang digelar The Matrix. Menurut ramalan di Oracle, dunia tersebut akan diselamatkan oleh seorang manusia bernama Neo yang digelar The One melalui misi pencarian diketuai oleh Morpheus dan Trinity. Ditentang hebat oleh sistem ejen-ejen keselamatan simulasi dan mesin-mesin sentinel di dunia sebenar yang dipaparkan melalui babak-babak aksi menarik dan mencemaskan, kemenangan akhirnya berpihak pada Neo yang mencapai potensi sebenar dirinya sebagai The One, iaitu penyelamat seluruh umat manusia melalui pembebasan minda di alam maya dan fizikal di dunia nyata. Antara unsur penting dalam filem The Matrix yang dapat dikaitkan melalui pemerhatian kajian-kajian lepas ialah yang pertama, unsur kebebasan, dan ini diketekankan oleh ahli falsafah Harvard Robert Nozick mencadangkan eksperimen pemikiran The Experience Machine pada tahun 1974 di mana persamaan dengan filem Matrix iaitu kedua-duanya melibatkan seseorang terapung dalam tangki secara langsung merangsang neuron di otak dan menghasilkan pengalaman yang tidak dapat dibezakan dari ada yang di dunia nyata. Satu-satunya perbezaan antara keduanya adalah dalam senario Nozick, seseorang dapat menyapalam dari mesin pada selang 2 tahun. Yang kedua, unsur eksistensialisme sebagaimana dipaparkan dalam filem pepatah Latin Tem et Nosce atau terjemahannya Kenali Dirimu dinyatakan oleh Joseph Ledoux, Richard Brown, Daniel Pine dan Stephen Hoffman. Pada 2018, Aristotle menyimpulkan bahawa mengenal diri sendiri adalah permulaan kebijaksanaan, manakala Socrates menyatakan jalan menuju penilaian diri seperti itu adalah melalui refleksi dalaman atau apa yang sekarang dikenali sebagai introspeksi. Dan yang ketiga, keagamaan menurut Adriana Majorani, di mana senario keseluruhan yang digambarkan di dalam filem The Matrix itu sebenarnya mencabar semua idea mengenai kehidupan, Tuhan, realiti, kebebasan berkehendak dan metafizik berdasarkan tradisi dan budaya falsafah barat kuno dan moden serta agama Buddha dan Kristologi. Neo diperlihatkan sebagai penyelamat dan profil watak mengisyaratkan persamaan dengan New Testament serta figurasi Siddhartha menjadi Buddha. Bahkan panduan spiritual Neo disebut di Oracle. Metodologi bermaksud sistem yang merangkumi kaedah dan prinsip yang digunakan dalam sesuatu kegiatan, disiplin dan sebagainya bertujuan untuk menghasilkan kajian yang baik. Kajian ini melibatkan penggunaan metodologi pengumpulan data secara kualitatif. Yang pertama, sumber internet. Sumber internet merupakan instrumen kajian utama kami bagi mendapatkan maklumat dan fakta yang berkaitan dengan objektif kajian. Yang kedua, bahan perpustakaan. Bahan perpustakaan digunakan untuk mendapatkan maklumat tambahan menggunakan pelbagai buku yang berkaitan dengan tajuk ini, di samping merujuk kepada kamus lewat. Kekuatan yang dapat dikenal pasti dalam filem ini adalah penerapan unsur ilmu falsafah iaitu metafizik dan epistemologi. Di bawah kaedah epistemologi ini, terdapat bentuk skeptisisme. Skeptisisme berasal daripada bahasa Yunani iaitu skeptestai yang bermaksud menguji, siasat dan pertimbangkan. Skeptisisme ialah ketidakpuasan hati terhadap pengetahuan dan dalam proses mencari kebenaran. Skeptisisme ini muncul sejak zaman pra-Socrates. Socrates menggunakan skeptisisme ini sebagai alat untuk menjelaskan keyakinan. Dapat dilihat bentuk skeptisisme ini pada babak di mana Morpheus menawarkan pil merah dan pil biru kepada Neo. Pada awal pertemuan Neo dan Morpheus ini, Neo berasa betul sangsi kerana Morpheus banyak mengetahui tentang dirinya. Jadi Morpheus pun berkata bahawa Neo
tentang kebenaran realiti, dia hanyalah seorang hamba di dunia ini dan seperti itu tidak dapat melarikan diri. Jadi terdapat satu saja cara, iaitu dengan mengambil pil merah. Okey, pil merah ini digambarkan sebagai penyelesaian untuk mengetahui kebenaran sebenar dalam kehidupan. Dapat dilihat di sini, biarpun Neo berasa sangsi pada awal pertemuan dan juga dapat mengetahui kebenaran bahawa dia hanyalah seorang hamba, dia tetap membuat pilihan untuk memilih pil merah untuk menerokai kebenaran. Berikutnya, kelemahan villain Demetri. Villain Demetri ini dilihat mempunyai berkaitan dengan unsur subversif di mana menurut Kamus Tembak edisi keempat, subversif dimasukkan dengan aktiviti-aktiviti tertentu yang dijalankan secara sulit bertujuan untuk melemahkan atau memusnahkan sesuatu sistem politik, kerajaan, agama dan lain-lain. Di dalam filem ini, ia mengisahkan tentang pertarungan watak utama untuk mendapatkan kebebasan dari penindasan mesin. Tuntutan kebebasan dari penindasan mesin dalam filem ini adalah tidak relevan kerana mengikut Tony Monsinski, penindasan di dunia kita ini muncul di antara manusia itu sendiri dan bukannya dari beban program mesin. Penindasan mesin yang dinyatakan dalam filem ini hanyalah sebuah metafora yang menggambarkan penindasan pemerintah ke atas rakyat. Filem Demetri ini secara halusnya dilihat telah menyelipkan unsur subversif dalam jalan ceritanya, di mana menyokong pemberontakan bagi mendapat kebebasan yang secara realitinya bermaksud menyokong pemberontakan terhadap sistem pemerintah mereka. Seterusnya, pengaruh negatif terhadap unsur kepercayaan. Dalam filem Demetri, mereka mempunyai satu watak yang dikenali sebagai The Oracle. The Oracle atau Ramana merupakan tempat orang Yunani purba meminta nasihat dewata, iaitu orang yang dianggap dapat memberikan petunjuk yang boleh dipercayai. Dalam filem ini, mereka telah mencipta kekeliruan pada bapa Neo dan The Oracle, di mana pada akhir pertemuan itu, Neo mendapati bahawa dia bukanlah The One yang dicari. Walau bagaimanapun, Neo adalah watak utama filem ini, jadi tidak dinafikan yang Neo adalah The One, iaitu hero yang sebenarnya. Akan tetapi, dalam pertemuan Neo dengan The Oracle ini, The Oracle tidak menyatakan yang sedemikian. Jadi kesan daripada watak The Oracle ini yang mewujudkan banyak perselisihan pandangan dan pendapat, justru telah menggugat dan mempengaruhi kepercayaan sesekumpulan masyarakat yang berpegang dengan The Oracle atau ilmu ramalan untuk meragui setiap ramalan yang dilakukan oleh The Oracle. Analisis kritikal bagi filem Demetri dapat kita lihat kebanyakannya mengenai isu kepercayaan. Definisi kepercayaan menurut Kamus Dewan edisi yang keempat, kepercayaan bermaksud keyakinan atau akaun akan benarnya adanya berlakunya sesuatu perkara. Atau ia lebih mudah dipahami, kepercayaan ialah sesuatu yang kami percaya dengan setia, atau ia juga boleh menjadi pendapat bahawa seseorang itu mempunyai hubungan dengan sesuatu ataupun seseorang. Melalui ulasan The Mirror Stage, Zequus Lakens menjelaskan pengalaman psikologi manusia melalui tiga keadaan, iaitu simbolik, secara nyata dan khayalan. Melalui penerapan ketiga keadaan ini, trilogi filem Wachowskis iaitu terdiri daripada Demetri Reloaded dan Demetri Revolutions, iaitu menggunakan teori psikoanalitik Lacan untuk meneroka konsep kepercayaan dengan lebih mendalam. Keadaan kepercayaan pertama adalah melalui simbolik. Dalam filem pertama, Neo diberi pilihan yang diberitahu tentang kebenaran metrik. Morpheus menawarkan pil merah dan pil biru kepada Neo. Setiap satu pil di tangan Morpheus secara simbolik memberikan kebebasan kepada Neo. Morpheus berkata, anda mengambil pil biru, cerita akan berakhir dan anda akan bangun pada tempat tidur dan percaya apa sahaja yang anda ingin percayai. Dan jika Neo mengambil pil merah, Neo akan tinggal di Wonderland dan saya akan menunjukkan kepada anda sejauh mana lubang arnab itu berjalan. Morpheus secara linguistik menggunakan simbol lubang arnab di Alice in Wonderland untuk menjelaskan perjalanan ke arah kebenaran yang akan dilakukan oleh Neo jika ia memilih untuk mengambil pil merah. Seterusnya adalah kepercayaan melalui nyata. Nyata ialah dapat dianggap sebagai penghapusan ontologi. Ontologi pula, cabang ilmu falsafah ataupun metafizik yang berkaitan dengan fitrah makhluk, iaitu manusia. Setiap bentuk pemikiran manusia dapat dikembalikan pada dasar. Walaupun simbolik dijelaskan dalam bertentangan, tidak ada penentangan yang wujudnya nyata. Dalam filem Matrix Reloaded, Neo belajar dan melepaskan apa yang nyata dan apa yang merupakan representasi simbolik dalam pengalaman hidupnya. Ia lebih rumit apabila Neo bertemu dengan arkitek dan tidak dikenali. Sebenarnya walaupun ia mengesyaki, Matrix masih mempunyai pencipta. Neo bertemu dengan arkitek dan menjelaskan pembentukan Matrix sebagai penyimbangan persamaan matematik. Konsep kepercayaan Lacan yang seterusnya ialah khayalan. Perkara ini merupakan perkara yang paling menonjol dalam The Matrix Trilogy melalui watak lain dalam The One. Kepercayaan yang dimiliki oleh Morpheus kepada Neo adalah khayalan. Kepercayaannya bergantung pada ramalan The One dan ideologi sistem di mana masyarakat yang hancur memerlukan penyelamat. Kepercayaan ini mendorong Neo untuk mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan rakyat Zion dan masa depan umat manusia daripada sebarang kehancuran. Secara holistik, konsep kepercayaan memberikan asas bagi setiap tiga perintah ini. Yang pertama, untuk melihat ideologi, situasi atau perkara yang mewakili simbolik, kita harus percaya bahawa simbol adalah perwakilan dari perkara yang sebenar. Yang kedua, untuk memahami yang sebenarnya, kita harus percaya bahawa tidak ada penentangan terhadap yang nyata. Yang ketiga, untuk mempunyai kepercayaan
kepercayaan, kita harus percaya pada khayalan dalam perkara yang tidak semestinya kita lihat. Kaitan filem The Matrix dengan perspektif Islam, The Source sebagai Tuhan. Dalam filem ini, ia menceritakan tentang The Source iaitu sumber kepada segala sesuatu. The Source ini bertanggungjawab dalam membina dan mencipta kod-kod program lain dalam dunia Matrix. Hal ini menjadi bukti kebijaksanaan dan kehebatan The Source dalam mencipta. Jadi, berdasarkan tafsiran perspektif Islam, The Source itu adalah Tuhan, kerana Tuhan dengan kekuasaannya dan kehebatannya telah menciptakan segala kejadian. Dengan kebijaksanaannya juga, Tuhan telah melakukan penciptaan bumi, penciptaan manusia dan makhluk lain serta sebagainya lagi. Tuhan menjadi sumber kepada terciptanya segala sesuatu benda dan perkara. Secara tidak langsungnya di sini, unsur-unsur kerohanian dan keagamaan dapat dilihat telah diselipkan dalam filem The Matrix. Seterusnya, filem The Matrix ini merupakan sebuah filem yang menguji minda atau mind-blowing dan sangat menakjubkan dari pelbagai aspek. Namun begitu, ia mengandungi babak yang bertentangan dengan ajaran Islam, di mana watak utama, Neo, dianggap sebagai The One. The One iaitu seorang pemimpin yang mampu menyelamatkan manusia dari dunia program simulasi. Dalam Islam, kita mempunyai Rasul sebagai utusan untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya, dan sudah jelas bagi umat Islam bahawa Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir. Dalam firman Allah, dalam surah Al-Ahzab, firman Allah yang bermaksud, dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah dan penamat segala nabi-nabi. Maka jelas dapat dilihat di sini bahawa kuasa yang terdapat pada Neo itu adalah jelas bertentangan dengan perspektif Islam, kerana tiada yang berkuasa melainkan dengan izin Allah. Kesimpulannya, menerusi filem The Matrix 1999, dapat diperhatikan bahawa filem ini mempunyai pemikiran postmoden ke atas kewujudan yang disebut sebagai simulacrum, di mana tidak ada perbezaan di antara image dan realiti material, menyebabkan kehidupan manusia hanyalah sebagai watak seperti dalam permainan video global yang mana berperang di alam cyber. Filem ini mencadangkan jawapan kepada soalan asas hipotesis simulasi bahawa dunia kita adalah realiti palsu yang dijalankan pada komputer secara besar-besaran. Dan ia seolah-olah suatu perumpamaan tentang bahaya kecerdasan buatan, tetapi ia juga memperkenalkan teknologi fiction science yang telah dijangkakan pada hari ini. Oleh sebab itu, filem ini berhasil mencipta fenomena tersendiri kerana membahaskan trilogi analisis kritikal iaitu simbolik, nyata dan khayalan serta memperlihatkan perkaitan antara filem ini dengan perspektif Islam. Namun, filem The Matrix juga mempunyai kekuatan dan kelemahannya, menjadikan filem ini memberi kita gambaran ke masa hadapan di mana simulasi yang diperlihatkan sebenarnya boleh wujud.